Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, thumma salatu ala nabi wa alihi ma harrakat rihus saba aghsana, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya doakan moga tuan-puan semua dalam keadaan sihat, sentiasa ada tenaga dan kekuatan untuk melakukan amal soleh. Moga-moga amalan-amalan kita dah istiqamah dulu tu Allah bagi kekuatan untuk kita teruskan. Tak buat semua, satu pun jadi. InsyaAllah ada kebaikan kita di akhirat nanti. Amin insyaAllah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kita sudah maklumlah hari ini merupakan 27 Rajab. Hari ini ialah 27 Rajab, yang mana dimasyhurkan, difamouskan, dikenalkan bahawasanya hari ini merupakan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi tuan-puan, kalau kita lihat berkaitan dengan cerita dia ni, semua orang dah tahu. Yang mana Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, berjumpa Allah Azza wa Jalla, terus mendapat syariat kewajipan menunaikan solat. Tapi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat bahawasanya para ulama mu'arikh ataupun ulama sejarah berbeza pandangan berkaitan dengan tarikh sebenar berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ada yang kata macam sekarang 27 Rajab, ada yang kata selain daripada tu dan sebagainya, sehingga kan hampir 6 ke 10 pendapat mengatakan peristiwa Isra' wal Mi'raj ni ada beberapa versi tarikhnya. Jadi disebabkan kita tak confirm, kita tak pasti betul ke tidak berlakunya Isra' wal Mi'raj pada 27 Rajab, maka kita tak boleh niatkan dan kita tak boleh faham bahawasanya pada 27 Rajab ada daripada fadilat ataupun kelebihan khusus. Tak boleh. Dia tak sama dengan tarikh-tarikh lain yang Allah telah sebutkan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang ada fadilat, kelebihan khusus. Contohnya hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Contohnya hari Arafah, 9 Zulhijjah. Jadi pada tarikh-tarikh tu jelas adalah hadis Nabi, ada kelebihannya. Yes, kita boleh beriman dan beramal untuk ganjaran tersebut. Tetapi Isra' wal Mi'raj cukup sekadar bila mana 27 Rajab kita hanya dapat mengulang kaji, dapat menghayati berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj sahaja. Kita tak boleh mengatakan ada amalan khusus dan sebagainya. Tapi kalau kita beramal, contoh puasa, solat dan sebagainya pada Isra' wal Mi'raj, maka dia ada pahala. Cuma kita nak betulkan, jangan berniat kata ada kelebihan khusus. Kerana dalam bab-bab kelebihan khusus kita kena lihat pada hadis Nabi SAW. Gatai hidung. Jadi dia kata tak apa nak selesa. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, secara ringkas Isra' wal Mi'raj ini Allah SWT rakamkan secara ringkas sekali berkaitan dengan peristiwa ini, yang mana di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Isra' awal juzuk yang ke-15, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maksudnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang jaraknya 1000 lebih kilometer perjalanan, yang mana hanya berlaku pada satu malam, malah tak sampai pun separuh malam, memang sekejap sahaja berlaku. Jadi ayat ini Allah menyebutkan berlakunya peristiwa ini, dan kita kena beriman dengan ayat Allah bahawasanya peristiwa ajaib ini, peristiwa yang ta'ajub hebat ini memang berlaku. Isra' membawa maksud perjalanan, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi selama tempoh itu disebut Isra', iaitu perjalanan. Manakala Mi'raj daripada Masjidil Aqsa, Mi'raj terus menaiki bukan seakan diistilahkan Mi'raj satu anak tangga menaik ke atas. Jadi Mi'raj terus naik ke atas. Kita tahu dalam hadis banyak disebutkan oleh sahabat Nabi berkaitan dengan peristiwa ini, hampir ke 16-17 riwayat ataupun hadis sahabat Nabi dah cerita benda yang sama. Jadi mustahil ada berlaku pendustaan pada peristiwa ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita tahu juga dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni Nabi menaiki burak, ataupun satu haiwan yang mana disebutkan oleh Nabi berwarna putih. Satu langkahnya, bila dia langkahannya yang pertama, jaraknya sejauh mata memandang, memang sangat laju. Jadi tak mustahil boleh sampai Masjidil Aqsa dalam keadaan yang sangat cepat. Bila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi solat bersama dengan para Nabi yang lain, malah Nabi menjadi imam. Jadi kat situ kita boleh lihat Nabi ialah ketua para Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketua para Nabi, dan beliau menjadi imam pada waktu tersebut. Setelah itu diriwayatkan juga Nabi dibelah dada Nabi untuk dicuci oleh malaikat Jibril, supaya ketika Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala itu adalah hati yang bersih, tidak ada syaitan, tidak ada penyakit-penyakit hati yang melekat dalam hati. Yang paling besar, kita tidak boleh meletakkan hati kita ada bahagian daripada iblis ataupun syaitan. Iaitu konsep dia, kalau kita nak beribadah, kita kena usaha hati kita kosong daripada penyakit-penyakit hati, daripada gangguan-gangguan syaitan. Terus naik ke langit berjumpa Allah Ta'ala, iaitu Mi'raj. Dan kita tahu pada setiap langit itu ada Nabi-Nabi yang berada di setiap langit, yang berjaga pintu-pintu langit, mula dengan Nabi Adam dan sebagainya, sehingga ke langit yang ketujuh Nabi Ibrahim AS. Terus Nabi pergi ke Baitul Ma'mur, yang mana di kawasan tersebut tempat para malaikat tawaf. Sekali 70,000 malaikat datang, habis mereka tawaf, terus mereka hilang balik, ataupun terus dia pergi ke tempat yang Allah tentukan, datang lagi 70,000 malaikat yang lain, menunjukkan dekat itu tempat tu, dan menunjukkan keimanan kepada kita malaikat itu sangat ramai. Jadi bila Nabi sampai ke Allah Ta'ala, bila sampai Nabi ke satu tempat yang Allah telah tentukan, waktu itu Nabi melihat syurga, Nabi memasuki syurga. Setelah itu Nabi diperlihatkan neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi diperlihatkan dengan neraka tersebut, yang mana Nabi lihat malaikat waktu menjaga neraka itu tak pernah senyum langsung, walaupun jumpa Nabi, iaitu ketua para Nabi. Jadi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini juga tuan-puan, kita lihat ada berkaitan dengan kisah yang Allah wajibkan kita kewajipan melakukan solat 5 waktu, yang mana asalnya 50 waktu. Jadi Nabi dapat syariat 50 waktu. Nabi turun jumpa Nabi Musa alaihissalam. Dia cakap, umat aku tak boleh buat, umat hang pun tak boleh buat juga ni. So Nabi naik turun sampai ke 5. Terus Nabi segan, Nabi malu untuk minta diskaun lagi kepada Allah.
yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, dalam peristiwa tersebut Nabi sebutkan berkaitan Allah kata apa dekat kita, sesungguhnya anak Adam itu apabila dia melakukan satu, dia berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka bagian satu pahala. Apabila dia telah melakukan kebaikan tersebut, maka bagian 10 pahala. Jadi maha baik dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Asalnya solat 50 waktu dikurangkan menjadi 5 waktu, tetapi ganjarannya tetap 50. Maksudnya bila kita melakukan satu solat, maka kita mendapat 10 pahala. 5 waktu sehari semalam kita jaga, 50 pahala insya-Allah. Jadi tuan-puan, pasti kita nak lihat berkaitan dengan ibadah solat. Kenapa Allah bagi ibadah solat kepada kita? Yakinlah segala amal soleh yang kita lakukan semuanya untuk kita, pahalanya untuk kita dan sebagainya. Allah hanya nak ajar kita ibadah-ibadah yang boleh mendatangkan pahala. Lebih lagi ibadah solat. Kita tahu dalam surah Fatir Allah menyebutkan solat ini antara salah satu ibadah yang mana kalau kita lakukan, kita berlabur untuk belajar solat, kita berlabur untuk anak kita, kita bayar dia pergi camp solat dan sebagainya untuk bagi pandai solat, bagi pandai bacaan dalam solat. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, kamu melakukan satu perniagaan, pelaburan dengan aku, yang aku janjikan sikit pun tak akan rugi. Itu solat. Okey. Dalam surah Taha pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Taha juzuk yang ke-16 akhir surah Taha. Allah menyebutkan, dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk mendirikan solat dan sabarlah, tekunlah kamu ketika melakukannya. Jadi kita boleh faham ibadah solat ni walaupun 5 waktu saja tapi beratnya seakan 50 waktu. Jadi Allah suruh kita wastabir alaih, iaitu kamu kena bersabar, bertekun dengannya ketika melakukan solat, kerana ada halangan dia, ada ujian dia. Jadi tuan-puan, kita tahu dalam hadis Imam Tirmizi disebutkan bahawasanya solat ini merupakan amalan yang pertama ataupun soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di mahsyar nanti ketika proses kita berhadapan dengan Allah. Jadi solat kita kalau elok, kalau solat kita baik, maka baiklah seluruhnya. Kalau solat tak baik, tak baiklah seluruhnya. Dan pada solat itu ada perkara-perkara sunat, maka jagalah, jangan tinggal. Kerana semua perkara amalan sunat yang kita lakukan dalam solat itu mencantikkan lagi pahala solat kita. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, peristiwa Isra' wal Mi'raj bukan sekadar kita nak beriman kepada peristiwa gaib tersebut, bukan sekadar kita nak nampak kehebatan mukjizat Allah beri kepada Nabi SAW dapat berjumpa Allah Ta'ala, bukan sahaja kita nak lihat nikmat syurga dan siksa neraka, tapi kita nak lihat apa Allah bagi hadiah kepada Nabi untuk umatnya, iaitu ibadah solat. Jadi solat ini salah satu ubudiyah, ibadah pengabdian kita kepada Allah, yang mana disebut-sebut dalam Al-Quran sangat banyak berkaitan dengan solat, waktu-waktunya dan sebagainya, menunjukkan khusus kelebihan solat ini sangat besar. Solat, bila kita solat seorang-seorang ada pahala dia, bila kita solat berjemaah ada pahalanya, bila kita solat berjemaah di masjid surau ada tambahan pahalanya. Begitulah seterusnya. Jadi dalam keadaan kita yang sekarang ini, pemerintah kita meminta kita duduk di dalam rumah sahaja dan menunaikan solat jemaah dan solat Jumaat sekalipun kena buat di rumah, ikutlah. Yakinlah dalam hadis Imam Muslim disebutkan, bila mana seseorang itu sakit ataupun bermusafir, maksudnya seseorang itu uzur, yang dia tak mampu buat amal soleh yang asalnya sebelumnya dia sentiasa melakukan kebaikan tersebut. Contoh, sebelum ni kita sentiasa buat solat berjemaah di masjid surau, tapi sekarang ni pemerintah menyuruh kita duduk dekat rumah, jangan keluar, solat pun dekat rumah.
maka insya-Allah yakinlah dalam hadis tersebut menyebutkan selama tempoh 2 minggu ini insya-Allah Allah tetap memberi kita pahala melakukan solat berjemaah sempurna sama seperti kita buat sebelum-sebelum ni. Jadi jaga solat baik-baik. Jagalah anak-anak kita punya solat baik-baik. Bacaan dalam solat kena jaga baik-baik. Kualiti solat kena jaga baik-baik. Kita tak boleh kata aku dah solat 40 tahun, aku dah expert. Tidak. Kadang-kadang bila kita belajar lagi bab solat, masih ada perkara yang kita tersilap, tersasar, kita tak tahu benda tu kena buat dan sebagainya. Sedangkan ada kala juga kita ni tak tahu mana rukun ataupun perkara wajib dan sunat di dalam solat. Kena hati-hati. Nanti Allah akan tanya. Soalan pertama berkaitan dengan solat. Kalau lepas, settle semua. Kalau tak lepas, dia masuk soalan seterusnya, yang mana menyebutkan berkaitan dengan umur, masa yang Allah beri kepada kita. Tak takutkah kita? Allah tanya, aku bagi umur kau 50 tahun, aku bagi kepada engkau kekayaan, duit yang banyak. Kenapa hang tak pergi usaha belajar berkaitan ilmu solat, ilmu Al-Quran? Kenapa tak bagi anak-anak hang belajar bab solat, tahu cara solat dan sebagainya? Itu untuk kita semak balik. Kita janganlah beribadah kepada sesuatu benda, kita janganlah beribadah pada satu-satu ibadah mengikut kelebihan waktu, tempat, masa. Tapi ibadahlah betul-betul, tak kisah waktu, tempat, masa. Bukan sekadar kita nak fokus pulun ibadah di Masjidil Haram, di Makkah, Madinah, tapi di Malaysia kita buat tak tahu, kita sambil lewat dan sebagainya. Kita kena hati-hati. Tak boleh macam tu. Kita kena jaga ibadah kita, konsistenkan dia supaya bila mana tiba saat kita tak mampu buat lagi ibadah tersebut, Allah tetap menyempurnakan dan beri pahala kepada kita. Itulah secara ringkas yang boleh saya sampaikan kepada tuan-puan yang saya rindui lah. Moga-moga tuan-puan semua doakan saya keberkatan, kebaikan, kesihatan buat saya dan keluarga saya. Saya turut mendoakan moga tuan-puan semua dipelihara oleh Allah daripada wabak penyakit COVID-19. Moga-moga Allah jaga seluruh ahli keluarga kita daripada gangguan syaitan, manusia, dan Allah pelihara kita daripada azab api neraka Allah. Jagalah salat, itulah hadiah istimewa Allah berikan kepada kita umat akhir zaman yang hanya 5 waktu, tetapi buatnya seakan mendapat pahala 50 pahala, seperti 50 kali salat. Jagalah baik-baik, ingatlah, berniatlah selalu, usahalah selalu untuk melakukan kebaikan. Tak mampu buat tak apa, paling kurang kita mendapat pahala niat. Kalau mampu buat itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Moga Allah beri kebaikan dan taufik atau kekuatan untuk kita amal dan sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan hari ini 27 Rajab yang dikatakan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, kita dapat muhasabah, dapat audit balik diri kita, bagaimana kualiti solat kita, keadaan solat kita. Disebutkan dalam riwayat bahawasanya ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang mana akan ditukarkan buku catatan amalan kita. Jadi kita menghampiri bulan Sya'ban, jadi tuan-puan muhasabah balik. Muhasabah balik itu pun mendapat pahala. Kita berfikir tentang kelemahan diri kita, berfikir tentang dosa kita, itu mendapat pahala sebenarnya. Maka muhasabah, teruskan plan kehidupan dunia dan akhirat kita dengan baik. Tuntutlah ilmu selama mana kita mampu, kita ada kekuatan, kita ada peluang. Jangan kita duk berasa cukup apa yang aku ada. Jangan takut nanti Allah tanya di akhirat nanti, sepatutnya waktu ini hang kena banyak tapi kita buat benda lain. Kita kena hati-hati. Jadi dalam tempoh 2 minggu ni baki yang cuti yang duk ada ni, tuan-puan belajarlah. Apa-apa nak tanya, apa-apa nak rasa tidak faham, teruskan bertanya kepada orang yang lebih tahu.
Moga-moga Allah cantikkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi